Saya kata Imam An Muawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. An Muawiyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi faqala ma yujlisukum qalu jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu faqala innahu atani jibrilu fa akhbirni anna allaha yubahi bikumul malaikatu. Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi satu bulatan yang terdiri daripada sahabat-sahabat baginda, lalu bertanya, apakah yang menyebabkan kamu semua duduk? Yakni pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi di halaqah. Halaqah ni bulatan para sahabat. Lalu Nabi pun bertanya, apakah yang menyebabkan kamu semua duduk di sini? Apakah yang menyebabkan kamu semua duduk? Maka para sahabat menjawab, kami duduk berzikir mengingati Allah Ta'ala dan bertahmid memujinya, yakni memuji Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepada aku dan mengkhabarkan bahawa Allah Ta'ala berbangga dengan kamu semua di hadapan para malaikat. Jadi Nabi memberitahu kepada para sahabat, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadanya, memberitahu bahawa Allah Ta'ala bangga kepada kamu semua kerana kamu semua duduk dalam majlis menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara majlis yang disukai oleh Allah adalah majlis zikir, yakni majlis memuji Allah, menyebut nama Allah. Maka sesungguhnya kita digalakkan menghadiri majlis zikir. Dan majlis zikir ini majlis yang disebut namanya orang yang berzikir kepada Allah. Jadi siapa yang berzikir, berada dalam majlis zikir, namanya akan disebut dan Allah Ta'ala berbangga. Masa Allah Ta'ala berbangga, yakni Allah Ta'ala mengasihi dan Allah Ta'ala redha dan suka kepada orang yang berada di dalam majlis zikir. Maka mereka duduk ini bukan buat amalan bid'ah, menyebut nama Allah. Maka mereka buat ini semata-mata mengingati Allah. Maka Allah Ta'ala menyuruh kita sentiasa mengingatinya. Jadi di sini kita dapat faham, para sahabat duduk beramai-ramai. Ini menunjukkan bahawa kita digalakkan juga berzikir secara beramai-ramai. Kerana berzikir secara ramai-ramai ini boleh meneguhkan hati, kemudian boleh menyebabkan seorang tadi bila dia berzikir ramai-ramai, jadi iman dia ataupun semangat dia untuk berzikir ini semakin kuat. Maka kita digalakkan berzikir dan duduk di dalam majlis zikir. Dan kerana orang yang duduk dalam majlis zikir ini akan dikasihi dan Allah Ta'ala bangga kepadanya. Maka sebab itulah kita disuruh supaya kita duduk dalam satu majlis yang disukai oleh Allah. Maka apabila seseorang itu mengasihi seseorang, apabila Allah Ta'ala mengasihi hambanya, maka hambanya akan duduk di tempat yang Allah Ta'ala kasih. Dan apabila Allah Ta'ala membencinya, marah padanya, bermakna dia ini duduk di tempat-tempat maksiat. Kalau duduk di tempat majlis-majlis yang mendapat keredaan Allah, Allah Ta'ala kasih. Maka kita hendaklah sentiasa duduk dalam majlis yang baik-baik. Lalu dikatakan, kalau kamu ingin melihat orang yang barakah, orang yang ada kebaikan, maka dia sentiasa berada di majlis-majlis kebaikan. Majlis-majlis yang baik dia sentiasa ada. Bukan banyak. Kadang-kadang majlis yang baik-baik ni banyak tapi jarang-jarang ada. Bukan. Dia sentiasa ada. Setiap kali ada majlis kebaikan, dia bersemangat untuk pergi menghadirinya. Dan dia pergi semata-mata kerana Allah. Bukan kerana sedap duduk orang ramai, tidak. Bukan kerana puas duduk di rumah, tidak. Tapi memang semata-mata nak mengingati Allah, nak mencari jalan menyebut nama Allah,
Boleh jadi kalau kita duduk di rumah, payah kita nak sebut nama Allah. Boleh jadi bila kita duduk di rumah, kita banyak lalai kepada Allah Ta'ala. Boleh jadi bila kita duduk di rumah, kita tak ingat langsung pada Allah. Maka kita digalakkan berhimpun beramai-ramai mengingati Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala sayyaratan minal malaikati yatlubuna hilaqa zikri wa idza atau alaihim hafwabuhum hafwabahu. Daripada Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang berlega-lega mencari halaqah-halaqah zikir. Maknanya ada malaikat yang ianya tugasnya mencari halaqah-halaqah zikir. Dan apabila malaikat itu menjumpai halaqah zikir, pasti malaikat itu akan bersama dengan orang-orang yang berzikir. Maka mencari halaqah zikir ni, halaqah yang menyebut nama Allah, halaqah yang mengingati Allah. Kata salah seorang guru saya, dia kata halaqah zikir ni termasuk juga dengan majlis-majlis ilmu, selain daripada majlis zikir khusus menyebut nama Allah. Tapi halaqah zikir ni adalah satu majlis yang ingat Allah. Ada orang dengan zikir ingat Allah, ada orang dengan majlis ilmu, bila dia duduk dalam majlis ilmu, dia ingat kepada Allah. Maka ini pun dipanggil halaqah zikir. Maka mana-mana majlis yang mengingati Allah, itu halaqah zikir. Tapi biasanya bila kita menyebut nama Allah, berzikir ramai-ramai, ini lebih cepat mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat ini tugas dia memang cari halaqah zikir. Bermakna halaqah zikir ni memang kita disunatkan mengadakan halaqah zikir. Kerana apabila kita mengadakan halaqah zikir ataupun duduk dalam majlis zikir, bersama kita adalah para-para malaikat. Bila para malaikat ini berlega-lega mencari halaqah zikir, lalu dia jumpa. Dan apabila menjumpainya, mereka melebarkan sayapnya. Melebarkan sayap mereka kepada orang yang berada di dalam majlis tersebut, majlis zikir, dengan arti kata melebarkan sayap, menurunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu bila kita duduk dalam majlis zikir, akan rasa ketenangan. Kalau kita serabut-serabut, rasa susah hati sangat, duduk dalam majlis zikir banyak duduk dalam majlis zikir, akan ada ketenangan. Ini bermakna malaikat telah menurunkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka majlis zikir, majlis yang menenangkan hati. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan menyebabkan hati menjadi tenang. Bila kita menyebut nama Allah Ta'ala, bila kita berada dalam majlis zikir, dan majlis zikir ini boleh menguatkan iman kita. Iman kita yang lemah, kalau kita duduk seorang mungkin payah beribadat, tapi duduk ramai-ramai, ia jadi bersemangat untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang berada dalam majlis zikir bermakna ia bersama dengan para malaikat, dan namanya akan dicatat oleh para malaikat sebagai orang yang mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan didoakan oleh para malaikat yang berada di dalam majlis tersebut. Dan malaikat akan menyebut nama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan memberitahu kepada Allah mengenai golongan manusia yang berzikir kepada Allah dalam keadaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Maka ini kelebihan majlis zikir, sehingga kan Allah Ta'ala perintahkan malaikat ini khusus, dia punya tugasnya mencari majlis-majlis zikir, halaqah zikir. Sebab tu kita kena hidupkan majlis zikir. Dengan kita berzikir, duduk dalam majlis zikir, hati kita boleh hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan majlis zikir juga majlis yang mendapat keampunan daripada Allah. Satu majlis yang Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat, orang yang duduk dalam majlis zikir ni, aku ampunkan dosanya. Tak kira dia ada buat dosa ke yang kekal, dosa yang kekal, maka dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kepada orang yang menyebut nama Allah. Jadi sekarang ini masalahnya begini, majlis tadi majlis yang dikasihi oleh Allah. Jadi semua yang ada dalam majlis tadi dikasihi oleh Allah. Jadi macam kita bila datang ramai-ramai,
Bila datang ramai-ramai, kita akan ajak makan semuanya sekali. Kita nak jamu, bila jamu mari satu rombongan, takkanlah pilih-pilih. Kita akan jamu semuanya sekali. Bila tak kira orang kita kenal, kita jamu, orang yang kita tidak kenal pun kita jamu, semuanya dapat belaka. Apabila datang beramai-ramai majlis kita, maka orang yang berzikir beramai-ramai ni, dia datang kepada Allah beramai-ramai, lalu Allah Ta'ala memberi kepadanya. Kalau tetamu kita beri makan, maka Allah memberi keampunan. Maka bila beri keampunan, habis dia beri ampun belaka. Tak kira orang tu ahli maksiat ke tak ahli maksiat, duduk dalam majlis zikir. Bahkan orang yang ahli maksiat tiba-tiba rasa nak duduk pergi surau tu contohnya, tiba-tiba ada majlis zikir, insya-Allah akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat duduk di dalam majlis zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. An Anasin aidan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilakul zikri. Juga daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka petiklah, yakni berseronoklah kamu duduk di dalam taman-taman syurga. Jadi Nabi beritahu kepada para sahabat, padahal para sahabat duduk di atas muka bumi lagi, tapi Nabi kata kalau kamu jumpa taman-taman syurga, duduk dalam taman syurga. Padahal sahabat Nabi tak mati lagi, tapi Nabi sudah kata taman-taman syurga. Jadi kalau kamu duduk dalam taman syurga tadi, jumpa taman syurga, duduk berseronok dalam taman syurga tadi. Maka para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Yang Rasulullah masukkan taman syurga itu apa dia? Apakah maksud Rasulullah yang dikatakan taman syurga? Sedangkan sahabat Nabi tidak mati lagi. Lalulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, halaqah zikir, majlis-majlis zikir, kumpulan-kumpulan zikir, bulatan-bulatan zikir. Orang yang berzikir kepada Allah, sehingga kan dikatakan majlis zikir ini adalah taman syurga. Nak khabarnya orang yang duduk dalam majlis zikir, dia akan dapat ketenangan. Tak dapat ketenangan banyak, dapat ketenangan sikit. Dan kalau dia dah biasa dengan majlis zikir, dia akan rasa seronok. Jadi bila rasa seronok ni, rasa gembira, rasa nikmat. Maka bila rasa nikmat, maka Nabi menggambarkan atau mengibaratkan seperti taman-taman syurga dunia. Bukan taman syurga dunia duduk dekat pulau tu, duduk dekat pulau itu taman syurga dunia. Pergi dekat Dubai, pergi kat hotel sana, itu taman syurga dunia, bukan. Maknanya yang dimasukkan taman syurga dunia itu adalah tempat-tempat menyebut nama Allah, majlis-majlis menyebut nama Allah, majlis-majlis yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disebut taman-taman syurga? Kata Saidina Ali, kalau kamu nak berasa seronok, kalau kamu nak rasa gembira hati, kalau kamu nak rasa dalam keadaan kalau dalam keadaan bergembira, duduklah beribadat pada Allah. Kalau sebenarnya beribadat, keseronokan itu ada pada ibadat. Bergembira tu ada pada ibadat, ketenangan tu ada pada beribadat kepada Allah. Maka nikmat orang yang duduk dalam majlis zikir ini digambarkan seperti taman-taman syurga. Sehingga kan orang-orang yang sentiasa duduk dalam majlis zikir kadang-kadang teringat sama. Lepas majlis zikir tu, kalau dia esok nak pergi pula majlis zikir. Sebab apa? Sebab rasa hati itu tenang kepada Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau kita berzikir beramai-ramai. Daripada 20 orang naik 30 orang, lepas tu 100 orang, 200 orang, sampai ribuan orang, Allah tak nak gambar betapa nikmatnya ada di dalam majlis zikir. Majlis zikir, majlis menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menjelaskan makna hadis ini, Al-Allamah Ibnu Allan menghurai kitab Al-Azhar berkata, maksudnya ialah apabila kamu melalui satu kumpulan, mereka semua berzikir mengingati Allah, maka ikutlah berzikir bersama mereka. Maknanya kalau kamu duduk, lalu-lalu tiba ada orang berzikir, duduk bersama dengan mereka berzikir, ataupun dengarlah zikir-zikir mereka, kerana sesungguhnya mereka berada dalam taman-taman syurga. Orang yang duduk majlis zikir itu ada taman syurga, maka duduk sama dia.
berzikir sama dia, ataupun kamu dengar pun tak apa. Dengar maknanya menghayati kalimah-kalimah yang disebut oleh ahli-ahli zikir. Jadi ahli zikir ini mereka berzikir menyebut nama Allah seolah-olah mereka terbang di dalam syurga Allah Ta'ala. Hati mereka berseronok sebenarnya, hati mereka bergembira dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang berzikir ini hatinya tenang, tidak rasa susah gelisah. Bahkan kalau dia ada masalah, banyak-banyak masalah, jawapan dia pergi majlis zikir. Pergi majlis zikir. Sebab itu Syekh Abdul Qadir Jalani pun apabila orang-orang ada masalah, Syekh Abdul Qadir akan pergi ke madrasah dia, suruh mai duduk madrasah saya, mai ikut majlis zikir. Bila dia berzikir saja, hati tenang kepada Allah Ta'ala. Lalu dia berasa, oh betapa seronoknya, betapa hebatnya berzikir. Dan duduk dalam majlis zikir, kalau orang betul-betul merasai nikmat dia akan rasa apa yang dia kata, aku rasa tidak ada majlis yang senikmat majlis ini. Tidak ada majlis yang betul-betul seronok melainkan majlis zikir. Jadi kalau kita sentiasa duduk dalam majlis zikir, lebih-lebih lagi kalau kita berzikir ramai-ramai, menyebut nama Allah, maka kita akan merasa nikmat dan hati kita tenang, dan segala masalah akan dapat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Allah Taala ada dua syurga. Maka dia kata orang yang berzikir ini, orang yang takut kepada Allah Ta'ala menghadap Tuhannya ada dua syurga. Jadi satu atas muka dunia pun sudah merasa nikmat syurga, dan satu lagi syurga yang berjumpa dengan Allah Ta'ala apabila di dalam akhirat. Sebab itu dia kata orang-orang sahabat-sahabat Nabi ni seolah-olah sudah merasa nikmat syurga apabila duduk di atas muka dunia. Nabi SAW bila dia berzikir, bila dia sembahyang, dia sudah merasa nikmat syurga dunia, syurga di atas muka dunia. Jadi syurga di atas muka dunia adalah di antaranya duduk di dalam majlis-majlis zikir. Al-Allamah Ibnu Abidin di dalam hasyiahnya pada membentangkan tentang zikir secara berjemaah, beliau berkata, sesungguhnya Imam Al-Ghazali telah membuat perumpamaan tentang berzikir secara berjemaah dengan azan secara individu dan azan secara berjemaah. Jadi nak beritahu, ya sebagaimana kita belajar ilmu fiqh, azan tidak berjemaah. Azan dilakukan secara individu. Tapi sekarang ni Imam Ghazali nak buat perbandingan saja. Kata beliau, suara muazzin, orang yang melakukan azan secara berjemaah lebih bertenaga dalam memutuskan gising-gising udara berbanding dengan suara muazzin secara perseorangan. Maka begitu pula halnya zikir berjemaah lebih memberi kesan terhadap seketul hati dalam menghilangkan hijab-hijab yang menyelubungi berbanding zikir dari hanya seorang individu sahaja. Jadi perbandingan orang yang berzikir sebagai contoh, zikir seorang diri dengan zikir ramai-ramai. Memang kalau kita buat ramai-ramai, kita lebih bersemangat, bahkan ia lebih cepat memberi kesan. Tapi kalau kita berzikir seorang diri, kadang-kadang kita jadi lemah, tidak semangat, kadang-kadang kesan pun tidak ada pada hati kita. Tapi kalau kita zikir ramai-ramai, cepat. Alah, ada satu benda kita gotong royong ramai-ramai, kan cepat ya? Kerja tu berat jadi ringan, cepat saja habis. Jadi nak beritahu, bila kita berzikir ramai-ramai, maknanya bila berzikir ramai-ramai, hati kita lebih tumpu kepada zikir. Kemudian dia kata akan memberi kesan kepada hati. Sebab itu hati ini disebut dalam Al-Quran umpama batu. Hati ini disebut dalam Al-Quran ini, dia kata umpama batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian keras hati kamu. Hati kamu ini selepas daripada itu seumpama batu. Min ba'di dzalika hijaratan kal hajarah, seperti batu. Bal ashaddu, bahkan lebih kuat. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Seperti batu ataupun lebih keras daripada batu. Maka hati ini digambarkan seumpama batu kalau keras. Batu ni kalau kita katok sekali tak pecah kalau dia keras. Sebab tu orang ni kalau diberi nasihat sekali tak pecah lagi nasihat dia. Kadang-kadang disebut nama Allah tak jadi apa-apa lagi. Diberi peringatan syurga ke neraka pun tak kesan, keras macam batu. Jadi bila kita katok tak jadi apa-apa tapi kesan. Jadi macam mana nak beri kesan hati ni? Keras sangat macam mana? Maka
hendaklah kita berzikir. Zikir ini seumpama memukul pada hati. Hati ini yang keras dilembutkan, dipukul hati tadi. Dipukul dengan apa? Dipukul dengan zikir. Sebab tu dia kata zikir ni pelembut hati. Kalau tidak berzikir, hati jadi keras. Jadi dalam keadaan macam tu, bila hati tu keras, zikir slow-slow tak jadi benda. Zikir kuat sikit. Zikir kuat sikit. Jadi bila zikir kuat, hati ini dia akan memberi kesan apabila mendengar kalimah Allah. Okey, baik. Kita duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bila duduk dalam majlis ilmu rasa tenang sikit. Sebab apa? Sebab kalamullah kita dengar. Hadis-hadis Nabi kita dengar. Mengenai Allah kita dengar. Maka kalimah Allah, bila mendengar saja kalimah Allah, masuk dalam hati akan beri kesan. Tapi kalau kita zikir seorang diri, kalimah Allah disebut oleh kita saja. Kalimah Allah yang kita sebut ni masuk dalam hati tu kita seorang yang sebut. Tapi kalau kita berzikir ramai-ramai, kita sebut kalimah Allah, kita sebut la ilaha illallah, orang sebelah kita pun sebut ramai-ramai, maka ramai yang menyebut kalimah Allah. Maka ramai-ramai yang menyebut kalimah Allah ni kita mendengar. Dan bukan daripada perkataan suara kita saja, bahkan suara ramai. Jadi bila suara ramai banyak menyebut nama Allah, masuk dalam hati akan cepat berkesan. Betul, bila baik beza dengan kita duduk seorang diri kita seorang, la ilaha illallah, kita seorang aja. Tapi bila ramai-ramai, maka ramai-ramai menyebut kalimah Allah. Kalimah Allah ni ada getaran. Ada getaran yang kuat. Boleh menembus hati-hati manusia. Maka sebab itu kita disuruh dalam keadaan berzikir secara ramai-ramai. Jadi berzikir ramai-ramai. Bila berzikir ramai-ramai, ada orang zikir perlahan, ada orang zikir kuat. Hak perlahan kadang-kadang tak bunyi speaker. Bunyi speaker. Ada hak macam tu. Ada bunyi sikit-sikit saja. Ada bunyi biasa saja. Dan ada kuat. Jadi yang dikatakan zikir kuat itu, umpama bila batu itu keras, maka kita mesti pukul kuat-kuat supaya jadi cepat pecah. Bila dah pecah, takkan kuat-kuat lagi. Batu dah besar, kita pun kata-kata dah pecah dah. Kata slow-slow biasa. Jadi bila hati sudah pecah dan hati sudah menjadi lembut, maka orang pun sudah berzikir perlahan. Bila dah hancur lagi, tak zikir, ia zikir sendiri. Dalam hati pun sudah berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dalam hati dah. Orang yang berzikir dalam hati ini, dia dilihat sudah tidak berzikir. Sudah tidak berzikir. Jadi peringkat awalnya berzikir, peringkat penghabisannya tak berzikir. Jadi kita kena berzikir. Kita jangan ambil penghabisan. Kita kena ambil awal dulu berzikir. Berzikir. Kuat dulu, mula pecah dulu. Lepas tu slow sikit, slow biasa saja. Lepas tu akhir sekali zikir perlahan, akhir kali zikir dalam hati. Kalau betul-betul zikir dalam hati, dah hidup hati. Nafas naik turun, nafas itu bisa zikir. Naik turun nafas itu dalam keadaan berzikir hatinya. Kadang bila dah berzikir hati, dia sudah tidak tahan lagi. Dia tak boleh nak tahan dah. Hati itu berzikir dengan sendiri sebagaimana nafas naik turun. Ini orang yang sudah tenggelam dengan zikir Allah. Zikrullah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Hak macam ni sudah tidak lagi melihat makhluk, melihat Allah. Maknanya orang hak gini nak berjuang, tak ada masalah dah. Para sahabat Nabi sudah hati sudah berzikir, sebab tu sudah tidak takut. Maknanya sudah tidak takut. 1000 lawan 3000, 100 lawan 300, tak jadi apa-apa pun mereka. Hati mereka sudah ingat kepada Allah. Imam At-Tahawi dalam hasyiahnya pula menyebut, Al-Imam Sya'rani menaskan ulama salaf dan khalaf telah ijma' bahawa sunat berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala secara berjemaah di masjid. Ini sudah ijma'. Ijma' maknanya sudah sepakat ulama-ulama mengatakan sunat berzikir mengingati Allah secara jemaah di masjid. Hukum dia sunat. Maknanya atau di tempat lain. Di tempat lain boleh. Kalau orang buat di madrasah, bukan di tempat pengajian, contohnya di masjid ataupun di tempat khusus, yang tempat dibuat khusus untuk berzikir pun boleh, tanpa diingkari, kecuali sekiranya zikir secara nyari itu mengganggu orang yang sedang tidur
sedang tidur seperti berzikir pukul 1 pagi, 2 pagi, pukul 12 malam, ataupun orang salat, orang yang sedang sembahyang, orang tu sedang sembahyang, jadi kita nak berzikir dalam masjid boleh, tapi syaratnya dalam masjid sudah tidak ada lagi orang sembahyang. Sebab tu dibuat lepas daripada waktu sembahyang. Kemudian ataupun orang membaca Quran, masa ketika tu memang tidak ada orang baca Quran. Maka kalau dalam masjid tu memang masa tu ada orang baca Quran, jangan buat berzikir kuat-kuat, nanti mengganggu orang yang membaca Quran. Tapi kalau dalam keadaan tidak ada orang membaca Quran dan tidak mengganggu mereka, maka boleh, sebagaimana yang telah saya catat di dalam kitab-kitab fiqh. Mana dalam kitab-kitab fiqh membenarkan kita ini berzikir mengingati Allah Ta'ala secara beramai-ramai di masjid dengan syarat tidak mengganggu orang yang melakukan ibadat di dalamnya. Mengenai zikir mufrad ataupun zikir perseorangan pula, ia mempunyai kesan efektif dalam menjernihkan hati, kesan yang kuat juga dalam menjernihkan hati, menyedarkan diri daripada lamunan. Supaya kita sedar, kadang-kadang dengan banyak berzikir ni, kadang-kadang tersetak hati kita, tersentak hati kita mengingati dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sebab kita menyebut nama Allah. Kalau kita sebut seseorang tu akan kita ingati. Lalulah orang itu kita rasa malu kalau orang tu kita buat benda yang dia tidak suka. Bila kita sudah ingat dia, kemudian kita tahu kita buat benda yang dia tidak suka, kita rasa malu. Maka demikianlah orang yang berzikir, tiba-tiba masuk dalam hatinya Allah Ta'ala, mari ingat kepada Allah, kadang-kadang dia merasa malu ataupun merasa insaf di atas kesalahan dia dengan sebab dia berzikir. Jadi berzikir ini boleh membersihkan hati, jernih hati, jadi lembut hati. Sebab itu kita ini ada beberapa nafsu, ada 7 nafsu. Nafsu yang pertama amarah, kemudian dipanggil lawamah, kemudian mulhimah, kemudian mutmainnah, kemudian mardiyah, radiyah, kamil. Ada kamilah. Jadi nafsu-nafsu ini hendaklah dibersihkan. Jadi di antara jalan membersihkan nafsu ini, di antaranya jelas dengan jalan berzikir kepada Allah. Lalu membiasakan diri berjinak-jinak dengan pencipta, sebut nama Allah, sebut nama Allah, lama-lama mengingati kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa hari ini kita lalai kepada Allah? Hari ini kenapa kita lupa kepada Allah? Kerana lidah kita tidak menyebut nama Allah. Kalau lidah kita sentiasa menyebut nama Allah, maka kita akan ingat Allah. Bila kita ingat Allah, kita akan meninggalkan maksiat, dan kita akan sentiasa malu apabila ingin melakukan maksiat kepada Allah. Maka dia kata di sini, dan terasa nikmat bermunajat kepadanya, dan rasa nikmat munajat kepada Allah. Jadi sebut nama Allah disebut-sebut, rasa nikmat. Lepas pada berzikir, kita memohon kepada Allah, munajat kepada Allah. Sebab itu sebenarnya kalau kita betul-betul merasai kesan berzikir, memang kita rasa sangat-sangat nikmat dalam hati kita. Hati kita pun akan menjadi tenang. Kemudian dia kata, serta terasa dekat dengan Allah, dan rasa dekat. Bila kita rasa dekat, hati kita akan jadi tenang. Kita sudah tidak takut dah. Kerana apa kita tidak takut? Kita nak takut kerana rezeki. Kita bersama dengan Tuhan yang Maha Kaya. Kita tengok orang nak buat zalim pada kita, kita bersama Allah Ta'ala yang Maha Perkasa. Jadi akhir sekali terasa dekat diri dengan Allah Ta'ala. Orang yang dekat diri dengan Allah ini, orang yang sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka setelah bermuhasabah, yakni menghitung tentang dirinya dan meneliti keaibannya serta kesilapan diri, lalu dia fikir mengenai kesalahan dia, keaiban dia, kelemahan dia di atas dosa-dosa yang telah dia lakukan, maka menjadi satu kemestian kepada setiap mukmin agar duduk mengingati Allah, lalu menjadi satu mesti kewajipan dia. Lalu orang tanya, berzikir itu sunat ke wajib? Hukum asalnya sunat, kita berzikir sebut nama Allah. Tetapi kalaulah kita tidak menyebut nama Allah, akan menyebabkan kita lalai, menyebabkan kita buat maksiat. Bila kita sebut nama Allah, kita menyebabkan kita boleh tinggal maksiat. Maka nak jadi sempurna perkara yang wajib tadi dengan sebut nama Allah, maka menyebut nama Allah menjadi wajib. La yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka dengannya menjadi wajib. Okey, sekarang ini kita tidak boleh tinggal maksiat sebagai contoh. Jadi jalan macam mana nak meninggalkan maksiat? Jalan nak meninggalkan maksiat, berzikir. Maka dengan berzikir boleh tinggal maksiat. Maka berzikir itu menjadi wajib. Sebenarnya yang wajib itu meninggalkan maksiat.
Tapi dengan cara tidak berzikir jadi buat maksiat. Maka dengan berzikir boleh tinggal, maka berzikir menjadi wajib. Supaya kita dapat meninggalkan maksiat. Kalau kita tidak berzikir, lalai kita kepada Allah. Yang Allah Ta'ala suruh ingat kepada dia. Supaya ingat kepada Allah Ta'ala, ingat kepada nikmat Allah Ta'ala. Maka mengingati Allah Ta'ala ini wajib hukum dia. Kita tidak boleh lalai kepada Allah. Maka macam mana kita nak ingat pada Allah? Maka nak ingat pada Allah mesti berzikir. Maka berzikir menjadi wajib. Disebut dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, maka Allah Ta'ala melihat kamu. Maka dalam Islam beribadat mesti dalam keadaan ihsan, betul-betul memandang Allah ketika melakukan ibadat. Baik, kalau tidak mau berzikir macam mana beribadat nak memandang Allah? Kalau tidak mau berzikir macam mana beribadat supaya kita merasa kita dipandang oleh Allah? Macam mana? Maka jalan dia mesti jalan berzikir. Maka berzikir menjadi wajib. Maka katanya ulama mengatakan, oleh itu untuk kita nak muhasabah, nak meneliti kesilapan diri kita, nak mengingati dosa-dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita tak ingat dosa, kita buat dosa pun kita buat biasa saja, tidak rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka cara jalan dia macam mana supaya kita jadi ingat kepada dosa, kita boleh muhasabah diri kita, hitung diri kita, ingat kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Untuk melahirkan rasa takut kepada Allah, berzikir. Maka berzikir menjadi satu kemestian, berzikir menjadi satu kewajipan terhadap setiap orang mukmin, agar dia duduk mengingati Allah Ta'ala secara bersunyi diri. Duduk sunyi diri seorang diri, supaya hati dia ingat kepada Allah, tidak lalai kepada Allah Ta'ala, atau bersendirian bersama Tuhannya dengan arti kata bertafakur, beruzlah, duduk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita duduk renung tafakur, tafakur orang awam, tafakur dirinya lalai beribadat kepada Allah. Tafakur orang khawas berfikir mengenai lalai dia mengingati Allah. Tu lalai beribadat. Ibadat tu tidak lalai dah, tapi dalam ibadat tu lalai kepada Allah. Tafakur dia pada orang khawas, tafakur dia dalam keadaan mencari aib dirinya, tak ada tengok aib orang. Lepas pada tu tafakur dia memikir, adakah dia ini memandang selain Allah. Mesti kena memandang Allah 24 jam. Apa-apa Allah, buat apa saja yang berlaku depan mata Allah. Jadi dia tafakur supaya dia hanya memandang Allah, tidak memandang lain. Zahir memandang makhluk, tetapi hakikat memandang Allah. Maknanya ini orang yang sudah istimewa dengan Allah Ta'ala. Sedikit pun dia tidak mau memandang kepada perbuatan makhluk, melihat kepada af'al Allah, melihat kepada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan macam tu, dengan cara berzikirlah, akhir sekali dia bersendirian bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali pun dia, bila dia melalui jalan tafakur, dulu melalui jalan ilmu. Jalan ilmu ini tidak menjamin untuk orang itu sampai kepada Allah. Dengan arti kata jalan sekadar jalan ilmu. Kadang-kadang kita mencari jalan mendekatkan diri dengan Allah melalui ilmu. Banyak kita belajar, banyak kitab-kitab kita belajar, banyak ulama-ulama kita belajar. Dia jalan ilmu memang satu jalan dekatkan diri pada Allah. Tapi kalau dengan ilmu semata-mata tidak berjumpa kita dengan Allah. Maka lalu jalan yang kedua. Maknanya ilmu ini dia panggil jalan syariat. Ilmu ni begini, sekarang ni kita nak rumah, maka kita hanya mencari bahan saja. Beli semen, beli batu, beli paku, beli kayu. Ada sayang. Lalu kita khabar, saya ada semen, saya ada batu, saya ada kayu, saya ada paku, saya ada gergaji. Rumah tak ada sayang. Habis dah kumpul bahan-bahan, dah boleh rumah dah, boleh duduk tak dalam rumah? Boleh duduk tak? Hujan mari pun basah, panas pun panas. Matlamat apa? Matlamat makrifat kepada Allah, kita beribadat. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mereka itu beribadat kepada aku, kepada Allah. Kita ni lahir atas muka dunia ni kena ingat 3 perkara besar. Yang pertama, kita datang daripada mana? Daripada Allah. Yang kedua, tujuan apa kita datang? Beribadat kepada Allah. Yang ketiga, ke mana kita nak pergi? Kepada Allah. 3 perkara ni. 3 perkara ni lah manusia lupa. Yang pertama, dia datang daripada mana? Yang kedua, tujuan apa? Yang ketiga, ke mana kita akhirnya?
Tiga perkara ni lupa. Yang duduk datang ke dunia, dengan nikmat dia lupa dia nak balik. Dia tahu tapi lupa. Dia tahu dia akan mati tapi lupa beribadat kepada Allah. Tiga perkara ni, daripada mana, untuk apa dan ke mana? Tiga perkara ni. Lalu dalam keadaan macam tu, kita sekarang ini bila kita beribadat, akhirnya nak mengingati Allah, nak sampai makrifat pada Allah. Jadi biar kita semayang ingat pada Allah, biar kita sampai khusyuk, biar akhlak kita jadi berubah, biar hati kita bersih. Ini yang kita nak. Jadi kalau kita bandingkan ilmu, okey sekali, bandingkan ilmu. Ilmu itu mesti ada. Kalau tidak ada ilmu, macam mana nak sampai pada Allah? Macam mana nak diri rumah? Kita diri rumah, hakikat dia apa? Hakikat nak duduk dalam rumah. Betul tak? Kalau kita diri rumah siap je, tapi hujan mari tidur dulu. Mana siap dah rumah, hujan mari tidur dulu, tak ada faedah buat rumah. Maknanya lepas tu tak duduk dalam, duduk kat luar je. Panas pun mari kena panas, hujan kena hujan, tapi buat rumah tak ada faedah. Faedah dia, manfaat nak duduk dalam, nak merasa dalam. Baik, ilmu. Maka bila sebut ilmu, seolah-olah kita beli semen, kita beli batu, kita beli pasir, kita beli kayu, kita beli paku, kita beli tukur, kita beli gaji. Semua dah siap belaka. Jadi rumah, dah jadi rumah. Ada ilmu, dapat makrifat, tak dapat makrifat lagi. Okey, dia kena pergi jalan kedua, jalan tariqah. Jalan tariqah ini kita kena cari tukang. Cari tukang. Lalulah cari tukang, kita pun paket. Baru nak start dah. Kita pun berjalan. Buat sikit, buat grounding semua kita nak buat. Kemudian pergi pula nak buat dinding, kita pun buat dinding. Buat dinding, kita pergi jalan. Jalan yang ketiga, jalan kedua, jalan tarikat. Jalan tarikat ni jalan start dari ikat batu. Mana jalan yang kedua, jalan tarikat ni jalan cari tukang. Jalan yang ketiga ni jalan bina dinding, buat dinding tu. Buat dinding tu, pergi sampai kepada jalan hakikat, biar ada dinding, ada atap. Siap rumah, ada dinding. Baru sampai jalan makrifat, jalan duduk dalam rumah. Jalan nak duduk dalam rumah. Jadi akhir sekali kita nak duduk dalam rumah. Itu tujuan kita duduk dalam rumah. Kalau kita buat rumah, duduk luar, baik tak payah buat rumah. Jadi jangan terlekat pada bahan-bahan. Cari semen, cari batu, cari kayu, macam-macam jenis bahan. Muna buat rumah dia kayu banyak, kayu sama banyak dengan batu. Rumah kayu ke rumah batu? Rumah batu campur kayu. Dah semen tak ada. Maknanya campur. Jadi nak beritahu, kena ada bahan kena ada, bahan tu ilmu. Kena ada jalan pula nak buat di tanah mana, kat macam mana, kena ada tariqah, kena ada zikir. Kemudian kena bina dinding, kena bina atap, kena bina lantai. Itu dia panggil jalan hakikat. Kena duduk dalam rumah, itu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kita sekarang ini, bila kita nak satu-satu jalan beribadat kepada Allah taala, mesti kita kena jalan ilmu. Jalan ilmu kena ada. Selepas ada jalan ilmu, kena ada jalan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila jalan amal inilah jalan kita nak bergerak kepada Allah, maka supaya hidup hati kita. Jadi amal dia apa? Amal dia mesti kena ada fiqh, dengan arti kata kena ada jalan ilmu dan amal, dan kena ada jalan hati yang bergantung, yang bersambung dengan Allah. Itu dipanggil jalan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dia kata di sini, apabila kejahatan terselah, maka mohonlah keampunan dan segeralah bertaubat. Apabila keaiban terlihat oleh diri sendiri, maka bermujahadahlah melawan nafsu untuk melepaskan diri. Ini kalau kita berzikir. Zikir mufrad ni zikir seorang diri. Jadi kalau kita berzikir, kadang-kadang kita akan mari rasa muhasabah diri, mengira diri kita. Mari lepas pada muhasabah, mula-mula dia berzikir. Lepas berzikir, mari asyik. Mari berfikir. Bila duduk fikir, lama-lama bila sudah berzikir, mari dia fikir tentang kesalahan dia, ingat kepada kesalahan dia, banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kemudian bila melihat diri sendiri pula ada keaiban, mujahadah lawan hawa nafsu.
sampai dia mari asyik berzikir. Bila mari asyik berzikir, marilah dia pada rindu untuk berzikir pada Allah, rindu pada Allah. Bila rindu pada Allah, mari siapa fana tenggelam di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yadhilluhumullah tahta zilli arshihi yauma la zilla illa zilluh. Wa dzakara minhum wa rajulun dzakarallahu khaliyan wa fadat aynahu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi Allah di bawah naungan arasy-Nya pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tidak ada bayangan yang melindungi kecuali bayangan Allah Subhanahu wa taala yang melindungi di arasy-Nya di pada masa nanti. Dari naungan arasy Allah taala ada 7 golongan. Maka di antara mereka seorang lelaki yang mengingati Allah secara bersendirian di waktu malam. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan bahawa apabila seseorang itu ingin bertaubat kepada Allah, hendaklah dia membersihkan dirinya terlebih dahulu, kemudian dia memakai pakaian yang suci, kemudian dia bersembahyang sunat taubat di malam hari. Apa daripada sembahyang sunat taubat, maka hendaklah dia beristighfar banyak-banyak kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak. Kemudian dia munajat kepada Allah. Dia berzikir kepada Allah Ta'ala, berzikir mengingati Allah, kemudian munajat kepada Allah. Bila dia munajat kepada Allah, hendaklah dia mencela dirinya dan mengadu kepada Allah, beritahu kepada Allah tentang dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia tanam di dalam hatinya bahawa dia sekali-kali tidak akan jatuh lagi buat dosa. Sekali-kali dia tidak mahu lagi mengulangi dosa yang telah dia lakukan dahulu. Kemudian selepas daripada itu, dia hendaklah menangis, menyesal di atas dosa yang dia telah lakukan. Kemudian dia kena menanam di dalam hatinya akan menambahkan ibadat kepada Allah dan merasa benci di atas dosa yang dia telah lakukan. Selepas dia bertaubat kepada Allah, dia kena melakukan beberapa perkara. Yang pertama, hendaklah dia itu menambahkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah dia mencari guru yang dapat mendidik hatinya. Yang ketiga, dia hendaklah meninggalkan kawan-kawan dia yang telah yang melalaikannya, ataupun kalau dia berkawan akan menjadi lalai. Lalulah dia kena bersubah berkawan dengan orang-orang yang baik. Yang keempat, hendaklah dia sentiasa duduk dalam tempat-tempat yang baik, supaya dia menjadi bersama dengan bersama dengan orang yang baik, supaya keadaannya menjadi baik. Meninggalkan tempat-tempat maksiat yang dia pernah duduk dahulu, dia kena tinggalkan tempat-tempat maksiat dan dia kena memperbanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa seseorang yang berkata dia telah bertaubat tetapi dia tidak menambah ilmu agama, dia bukan bertaubat. Kalau dia katakan dia sudah bertaubat tetapi dia tidak menambahkan ibadat, dia bukan orang yang bertaubat. Kalau dia katakan dia sudah bertaubat tetapi masih lagi berkawan dengan orang yang lalai kepada Allah, dia bukan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia walaupun dia kata dia sudah bertaubat tapi masih lagi ingin melakukan maksiat yang dia suka lakukannya, dia bukan lagi orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana orang yang bertaubat, dia akan rasa benci dengan maksiat yang dia telah lakukan dahulu. Maka tidak jalan macam mana supaya hati kita ni ingat kepada Allah Ta'ala, yakni pada waktu malam dia berzikir mengingati Allah, lalu dia menangis mengingati Allah Ta'ala. 2 air mata yang tidak dimakan api neraka. Yang pertama, air mata yang menangis kerana takutkan Allah. 2 mata yang terselamat daripada azab api neraka. Yang pertama, mata yang mengeluarkan air mata kerana takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga malam kerana beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 2 mata yang
terselamat dia daripada azab api neraka. Lalu pada waktu malam dia berzikir sehingga menangisnya, mengalir air mata mengenang dosanya. Maka orang yang duduk bersendirian berlinangan air mata kerana takut kepada Allah, dia akan mendapat perlindungan arsy Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang mendapat perlindungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma warzuqna ilman nafi'an warzuqna man thayyiba. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa guru kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa adik-beradik kami, dosa jiran tetangga kami, dosa masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang berzikir kepadamu, hati yang sentiasa mengingatimu. Jadikanlah lidah kami basah menyebut namamu. Jadikanlah lidah kami lidah yang sentiasa bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil mengingatimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan lidah kami agar sentiasa berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, ya Allah, di kalangan orang yang mendapat perlindungan arsy-Mu di negeri akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat yang mulia ini, kumpulkanlah kami di pada mahsyar nanti bersama orang-orang yang mulia yang terdiri daripada para nabi-Mu, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah hati kami, ya Allah, hidupkanlah hati kami mengingati-Mu, dan jadikanlah kami orang yang dapat meninggalkan maksiat kerana takut kepada-Mu, dan jadikanlah kami orang yang benar-benar ikhlas melakukan amal ibadat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.